Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Ahmad Zamri dan rakan-rakan sekalian. Saya Norazlina binti Ramlan akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Pembangunan dan Penilaian Modul Gota menggunakan kaedah kelas berbalik Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Rendah. Seterusnya, kita akan melihat pada pengenalan. Pengenalan kajian saya ada 4 di sini, iaitu berdasarkan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO mengesyorkan penggunaan pelbagai teknologi maklumat dan komunikasi untuk memastikan kesinambungan pembelajaran. Hasil dapatan pengenalan ini dari UNESCO tahun 2020. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia menyokong pembelajaran secara maya dengan menaik taraf platform pembelajaran maya melalui inisiatif pembelajaran digital Malaysia atau Digital Education Learning Initiative Malaysia, iaitu DELIMA, yang dilancarkan pada tahun 2020 juga dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia 2014, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu anjakan ke-7, memanfaatkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, saya akan terangkan tentang latar belakang kajian saya. Yang pertama, penggunaan chalk and talk oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran memaksimumkan interaksi satu sama lain dalam masa kelas. Berdasarkan BRAIN 2013, murid tidak dapat memanfaatkan masa dalam kelas untuk menyelesaikan masalah, pembangunan konsep dan melibatkan diri dalam pembelajaran kolaboratif. Petikan dari Tracker Enroll 2013. Murid banyak melakukan kesalahan dalam mematuhi hukum DM, iaitu hukum tata bahasa, mengakibatkan gagal memahami konsep baharu yang diajar. Justru, kelas berbalik diketengahkan dan dijadikan tumpuan dalam kajian saya ini. Seterusnya, kita akan melihat penyataan masalah berdasarkan kajian saya. Yang pertama iaitu penggunaan bahasa dalam kalangan murid secara kreatif masih rendah, iaitu dalam 2 bidang tata bahasa, iaitu morfologi dan sintaksis. Kedua, murid masih melanggar peraturan-peraturan bahasa dalam penggunaan tata bahasa. Berdasarkan Nik Safiah Karim 1980, Korda 1981, kesalahan penggunaan aspek bahasa meliputi tata bahasa, ejaan, sebutan, penggunaan perkataan dan istilah. Memandangkan saya mengajar murid tahun 6 sebelum ini, terdapat pelbagai masalah yang saya dapati semasa mengajar tata bahasa tahun 6. Sebenarnya kita akan melihat masalah yang ketiga, pembelajaran berpusatkan guru dan secara konvensional menyebabkan pencapaian yang kurang merangsangkan. Menurut Wu dan Rivers 2017, San et al. 2000, pembelajaran berpusatkan guru menyebabkan pembelajaran kurang merangsangkan kerana gagal menyediakan murid dengan pembelajaran bermakna. Guru tidak menggunakan pendekatan berasaskan teknologi maklumat ICT untuk meningkatkan pembelajaran aktif berpusatkan murid ke arah pembelajaran abad ke-21. ICT boleh meningkatkan daya pemikiran kreatif melalui 5 konstruk ciri-ciri PAK 21 atau konsep PAK 1N, iaitu kreativiti, pemikiran kreatif, kolaboratif, komunikasi dan nilai. Justru penyelesaiannya, saya mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran abad ke-21 menggunakan kelas berbalik
yang boleh meningkatkan kreativiti. Seterusnya kita akan melihat objektif kajian saya. Saya akan buat kajian berbentuk DDR, iaitu Design and Development Research. DDR berdasarkan Ritchie and Klein. Objektif pertama saya melalui fasa analisis keperluan, iaitu mengenal pasti keperluan modul yang sesuai untuk guru gunakan pada pengajaran dan pembelajaran golongan kata menggunakan kaedah kelas berbalik Bahasa Melayu tahun 5 sekolah rendah. Dalam fasa kedua pula, reka bentuk dan pembangunan modul, objektif saya mereka bentuk dan membangunkan modul Gotha menggunakan kaedah berbalik bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 untuk guru melakukan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Melalui fasa ketiga iaitu penilaian modul pula, objektifnya ialah menilai keberkesanan modul Gotha menggunakan kaedah kelas berbalik bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 sekolah rendah. Bagi persoalan kajian saya pula, yang pertama berdasarkan fasa 1, apakah keperluan modul yang sesuai untuk guru melakukan pengajaran dan pembelajaran golongan kata Bahasa Melayu tahun 5 sekolah rendah. Bagi fasa kedua, reka bentuk dan pembangunan modul, bagaimanakah modul Gotha menggunakan kaedah kelas berbalik bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 sekolah rendah dapat direka bentuk dan dibangunkan. Bagi fasa ketiga, bagaimanakah menilai keberkesanan modul Gotha menggunakan kaedah kelas berbalik bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 sekolah rendah. Okey, metodologi kajian saya menggunakan beberapa pendekatan atau kaedah. Dalam fasa pertama ni saya akan gunakan soal selidik, iaitu menggunakan penyelidikan kuantitatif. Kemudian gunakan temu buah separa struktur menggunakan Atlas T. Seterusnya bagi fasa kedua menggunakan juga kuantitatif menggunakan borang kesepakatan pakar. Fasa ketiga kuantitatif, soal selidik ICT dan pemikiran, ujian pra dan ujian pos bagi pencapaian tata bahasa. Responden dalam kajian saya ni ialah bagi fasa 1, iaitu guru. Kemudian fasa kedua, pensyarah IPG, pakar, guru cemerlang, jurulatih utama BBPK. Bagi fasa ketiga, guru dan murid. Bagi analisis data pula, saya akan menggunakan soal selidik Atlas T. Bagi fasa kedua, Fuzzy Delphi, iaitu menggunakan 2 pusingan. Bagi fasa ketiga, analisis deskriptif, mode mean medium, analisis inferensi, Kurtosis Squamous, T-test dan ANOVA. Berdasarkan metrik kajian pembangunan model reka bentuk saya ini, kita boleh lihat dari objektif yang pertama. Objektif yang pertama ialah guru. Dekat sini ialah guru. Dan yang kedua, fasa kedua ni sekarang ialah pembina. Maksudnya bila kita dah sampai ke fasa ketiga ni dah jadi pelaksana. Maksudnya guru, pembina, pelaksana. Berdasarkan kuasai eksperimental. Seterusnya, seperti mana saya telah terangkan metodologi kajian saya sebentar tadi. Doktor boleh lihat dan kawan-kawan juga tengok. Kita lihat di sini reka bentuk kajian, penyelidikan reka bentuk dan pembangunan design dan development research DDR, Ritchie and Klein 2007, Ritchie and al 2014. DDR jenis 2 melibatkan prosedur penggunaan bagi produk tersebut, kesesuaian dan kebolehgunaan modul reka bentuk dalam meningkatkan kualiti produk. Ritchie and Klein dan Nelson 2004.
Fasa metodologi kajian iaitu ada 3 fasa. Fasa pertama analisis keperluan, fasa kedua reka bentuk dan pembangunan, fasa ketiga penilaian kebolehan modul. Okey, berdasarkan pendekatan reka bentuk dan pembangunan ini tadi, saya juga telah terangkan ya di bahagian metrik kajian pembangunan modul reka bentuk sebentar tadi. Okey, seterusnya kita lihat kerangka konseptual. Okey, kerangka konseptual saya telah menyusun atur teori, model dan modul yang saya telah buat, iaitu berdasarkan pendekatan reka bentuk dan pembangunan Ritchie and Klein 2007. Ya, ada 3 fasa di sini, fasa 1, fasa kedua, fasa ketiga. Dan seterusnya saya menggunakan teori tradisional, iaitu teori tata bahasa yang dipetik dari Zakbar 1958, Asma Haji Omar 1993, Nik Safiah Karim 1989. Okey, berdasarkan kajian saya ini nanti menggunakan DDR, saya akan menggunakan pembangunan modul, iaitu saya ambil dari modul SIDIC 2001 yang mana ada 9 cara. Ya. Okey, di sini pula ialah model kelas berbalik yang saya petik dari Enfield dan State tahun 2013. Yang ada sebelum kelas bermula, ada aktiviti dan kelas dan penilaian selepas kita jalankan kelas. Kemudian bila dah kita teruskan, maka akhirnya akan terhasilnya modul GOTA, iaitu modul golongan kata yang terdiri daripada kata nama, kata tugas, kata kerja dan kata adjektif. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.